Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayahnya, kita masih lagi boleh hadir ke rumah Allah sebagaimana biasa. Boleh lagi sama-sama kita berjamaah menunaikan solat fardu subuh. Kemudian kita akan masuk sikit setakat mana ada ni. Dan aku ada kebetulan pagi ni pula tiba-tiba ada mesyuarat pula pagi di sekolah ada kata. Jadi mungkin sekejap je lah Anda cuma nak kongsi sikit pada pagi ni sebagai motivasi untuk kita semua berkaitan dengan nilai dan harga waktu dalam kehidupan seorang Muslim. Karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai motivasi untuk kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang produktif dalam urusan dunia kita, urusan kerja kita, dan juga lebih-lebih lagi urusan akhirat kita, insyaAllah. Ambil di ujung buku ni peringatan kita tentang perkara-perkara yang membinasakan atau yang membunuh masa kita. Kita sebut masa tadi aja. Baca surah Al-As yang Allah sebut, Allah bersumpah demi masa. Demi masa semuanya, semua manusia ini dalam kerugian. Kita yang bagi masuk lah rugi semua kan? Sebab Allah bagi masuk itu banyak dan masuk kita terhad dan banyak tugas yang kita kena buat. Dan setiap masa tersebut Allah akan tanya satu persatu. Dalam satu hadis kan, yang bermaksud tidak akan bergerak kaki yang ada di akhirat nanti kecuali ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama, umurnya, umur kita. Kita hidup 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 95 tahun, 100 tahun. Akan ditanya satu persatu apa yang kita buat. Kan ini, satu persatu tanya. Patutlah hisab ni ulama sebut dia akan jadi lama sebab banyak benda yang akan ditanya satu-satu. Kemudian yang kedua akan ditanya tentang ilmu kita. Kemana ilmu kita? Allah bagi ilmu kepandaian kepada kita, sama ada ilmu agama ataupun ilmu duniawi berkaitan dengan urusan kehidupan. Mana kita bawa? Adakah hanya untuk keseronokan kita? Atau bukan lagi untuk kemaksiatan jenayah? Ataupun ilmu kita tu sampai kepada urusan mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal sehingga kepada mengenal akhirat. Ilmu kita tu ataupun kita guna ilmu kita tu sehingga memberi kebajikan kepada orang ramai, apatah lagi boleh menyebabkan orang ramai pun sedap tentang akhirat. Kemudian yang ketiga ialah akan ditanya tentang harta kita yang kita dapat. Harta ni tanya dulu. Yang pertama, mana kita dapat? Harta kita, harta nikmati itu mana kita dapat? Yang kedua,
aku, harta aku, jika suka aku, rumah aku, kereta aku. Okay. Kena ingat bahawa semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita ingat masa kita. Dan Allah bagi masa kepada kita ni masing-masing ada kuota masing-masing. Tak sama banyak, betul? Sebab tu kita tengok ada orang muda lagi dah meninggal. Cuma kita ni kadang-kadang tertipu. Kita rasa ingat tua, sakit, baru meninggal. Kita pergi melawat orang sakit, kita rasa orang sakit tu dulu akan meninggal. Betul tak? Kita baru rasa kita sihat. Sepatutnya kita tengok orang sakit, kita kena ingat entah bukan orang sakit ni yang mati dulu, entah kita yang mati dulu ataupun dipanggil oleh Allah SWT. Sebab meninggal ajal ialah bukan syarat dia, bukan syarat sakit, bukan syarat tua, bukan syarat berumur, bukan syarat umur. Ada betul kita kena ingat. Maknanya Allah beri umur kepada kita ini, dia ada kuota masing-masing. Allah tetapkan dia. Kalau Allah umur 20 tahun, di akhirat esok Allah akan tanya dengan cara umur 20 tahun. Orang umur lanjut 150 tahun, Allah akan tanya 150 tahun. Umur 150 tahun, buat apa tu? Lagi banyak kita kena tanya, lagi banyak kita kena jawab. Orang umur 20 tahun baru akhir balik sudah meninggal dunia. Untunglah dia. Sikit, tidak banyak ditanya. Baru akhir balik sudah pun meninggal. Kita datang dunia ni, Allah sianya lah, baru start hidup, tak ada kahwin lagi, baru start kerja pun lagi, sudah pun meninggal. Sianya lah. Patutnya kena kesiankan kita ni duduk atas dunia. Buat apa kalau umur panjang tapi faedahnya sikit, faedah kepada diri sikit, faedah kepada keluarganya sikit, manfaat kepada agama sikit. Tak banyak pun. Masing-masing sekarang ni, kalau kita ni dah masing-masing kena balik. Aku dah hidup 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Berapa banyak manfaat daripada hidup aku ni, aku manfaatkan untuk keluarga banyak mana. Manfaatkan untuk akhirat, manfaatkan untuk agama banyak mana. Macam mana kita mampu nak jawab di hadapan Allah SWT nanti kalau Allah tanya tentang umur itu? Sebab itulah Allah ingatkan kita dengan surah tadi, Wal-Asr. Kalau kita nampak surah tu pendeknya, kita tak baca dalam semayang pendek sangat. Tapi ianya penting, anak penting. Dan anak pasti muslim-muslimah pada pagi ini sebagai motivasi untuk kita, perkara-perkara yang membunuh masa. Dalam Dr. Sukotawi dalam buku ni, dia guna istilah membunuh masa. Masa kita ni Allah ciptakan sebagai makhluk untuk kita. Masa ni makhluk, Allah ciptakan masa. Allah tak terlibat dengan masa, tapi dia ciptakan masa untuk makhluk. Ada tempoh dia hidup, tempoh. Macam kita kan, ada masa kita bergerak dalam garis masa. Dia guna istilah membunuh masa. Kita ni akan membunuh masa. Salah satu sikap yang membunuh masa ialah ghaflah. Apa maksud ghaflah? Lalai, alpa, tak sedar apa yang berlaku di sekeliling. Tak sedar. Apakah hanyut gitu, berlaku sekeliling kita tak tahu. Apa yang berlaku pada umat Islam tak sedar. Berlaku pada diri sendiri pun kita tak sedar. Tak sedar apa kita akan bergerak ke mana. Tak sedar. Apa gitu. Ada orang gitu, ada lah. Patut dia ingat gitu. Dan kita takut penyakit alpa, lalai ni terkena kepada kita. Kita mungkin waktu mari masjid ni, mungkin masa sedar ingat. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang kita alpa. Bila kita alpa je, masa kita akan terbuang begitu saja. Sepatutnya masa tu untuk kita isi perkara faedah, sama ada faedah duniawi, sama ada faedah ukhrawi, baca Quran dan sebagainya. Tapi kita alpa. Alah gitu. Tahu-tahu Allah
sampai masa daya ingatan pun dah kurang. Nama-nama orang pun tak apa nak ingat. Lama sikit tak jumpa kita benda. Cakap gitu, gelak-gelak ketawa. Dalam poin wiki, nama benda lah aku nak panggil Muhammad ni. Masa macam pernah jumpa. Ya Allah, mana? Rasa familiar sangat. Nak sebut nama tak boleh. Sampai masa tak akan jadi gitu. Pada waktu tu ayat-ayat Quran waktu kita ngapal aku Pak Lama, hafal pun susah ingat. Pagi ingat petang lah tak ingat balik. Dalam semayang kadang-kadang baca, kalau orang nak jadi imam, tiba-tiba dia tak ingat dah. Ada. Sampai masa Allah kita sudah pun sampai tahap. Ni masa kita. Masa sentiasa bergerak. Kemudian yang kedua, penyakit ataupun kebinasaan yang kedua ialah sikap menunda-nunda masa. Ni kita kena tengok betul. Allah. Kalau kita sebut bab menunda masa ni, tunda-tunda. Sekadar benda kita nak tunda. Mungkin saya kata ke tuan-tuan, saya ni kalau bab menunda masa ni, saya rasa macam banyak sangat. Ni memang kena sungguh. Tunda. Sikap menunda masa. Ini betul. Syekh mengingatkan kita tentang sikap menunda. Dalam apa sahaja, urusan keluarga, urusan cari makan, urusan perniagaan, biar dulu. Urusan kerja, kalau makan gaji, lihat tu ada lagi masa, kan? Buat esok. Ini sangat bahaya. Menunda masa. Nanti kita tengok apa bahaya menunda masa sebagai peringatan untuk kita. Hakikatnya kalau tertunda apa akan jadi. Yang ketiga penyakit yang membunuh masa ni ialah ni mungkin bahaya pelik sikit. Mencerca dan mencela masa. Apa maksud mencerca? Dia menyalahkan masa lalu. Ada kan setengah orang. Guana dah negara kita ni memang dicacah oleh orang putih kata. Terima ialah perlembagaan orang putih, perlembagaan orang putih. Ada usaha untuk kembalikan semula kepada Islam. Awak guana kita dulu ni memang Hindu. Dulu Hindu kita ni. Jadi banyaklah perkara-perkara yang amalan-amalan Hindu ada dalam masyarakat kita. Begitu juga ada yang menyalahkan keluarga dia. Awak guana ustaz, kita dulu ni memang keluarga yang jahil. Jadi gini kita. Awak guana kita ni memang jenis daripada dulu-dulu memang gini-gini. Suka menyalahkan masa-masa lampau, cerita masa lampau. Dia sebut banyak. Awak guana ustaz, kita dulu selepas pada zaman Nabi kejatuhan Islam, orang Islam berpecah. Cerita pasal perpecahan, salahkan masa lalu tapi tak cuba untuk perbaiki pada masa akan datang. Sedangkan Allah takdirkan apa semua tu perjalanan masa, zaman, tak kira dalam apa sekalipun, keluarga kita ke, negara kita ke apa saja, Allah jadikan, Allah takdirkan sebagai ujian nak test kita semua sejauh mana usaha kita untuk kembali kepada Islam. Tapi ada semua orang duk main masa lampau, suka masa lampau, dan mengelak daripada, malas untuk berusaha dan banyak mencerca masa lampau. Cuma nak pagi ni anak tengok sikit tentang menunda-nunda masa. Ini sebab sangat terdapat dengan anak sendiri sebagai peringatan untuk kita semua. Kita ni banyak tunda kerja. Tuan-tuan mungkin tahu, saya ni banyak menunda. Allah, terutama sekali banyak tunda. Terutama sekali berkait dengan akhirat. Banyak tunda nak belajar, tunda baca kitab, tunda majlis ilmu biar dulu, tunda sedekah, tunda ilmu. Anak tertarik dengan ada suasana anak pun buku-buku Facebook dia ditulis. Alhamdulillah masuk tahun baru ni disenaraikan, senarai buku 100 buah buku yang dia baca pada tahun ni. Hebat, 100 buah buku. Itu kita boleh tiru.
Anak tersentuh. Tahun ni aku berapa buah buku aku baca. Tak, dia senarai. Tahun ni berapa buah buku baca. Nah, buku banyak kau lepas beli buku. Tapi buku ada almari tu kan. Tak cukup almari dalam bilik ni, buku dalam bilik ni pula. Tak cukup ruang tamu lah letak kat sini pula. Kitab banyak. Nah. Tapi betul ada. Nanti ya. Nanti ada tu ada konon. Ambil letak atas meja, Pak Rutin buku. Konon nak baca. Baca sekejap, nanti ada. Tahu-tahu dah cukup setahun. Berapa putih baca buku? Tak ada. Dalam masa setahun ada bertambah ilmu? Tak ada. Tunda. Itulah akibat tunda. Dalam bab menuntut ilmu menunda. Tunda. Siapa sini dah lebih 100 buah buku tahun ni? Ana respect sahabat 100 buah buku. Dia cerita dalam Facebook. Bagus. Nah, sebagai peringatan untuk sahabat-sahabat itu, 100 buah. Ana tu settle. Bincang teguh kita ni. Kononnya nak buat usrah lah, apalah kat umur. Sebutir buku pun tak habis tahun ni. Allah. Habis dah setahun. Kerjaan. Inilah sikap menunda kita. Ini dah dapat ilmu. Dah dapat urusan keluarga macam tu. Dia dulu. Sebabkan masuk kita masuk surga. Dah dapat apa lagi? Yang lebih besar lagi, dah dapat amal kebaikan. Lama dah tak bangun malam. Ini dah nak puasa pula ni. Bila nak konsisten? Pakat untuk ngau. Kita ni tak boleh. Kena start dah bangun malam biar konsisten. Sebelum ni gila-gila kau panggil. Ayah bangun. Tak. Bila nak start, umur kita dah berapa dah ni? Dah 40 lebih, dah 50 lebih dah. Sepatutnya kita dah konsisten lah. Tuku ni Aziz bila sebut pasal bangun malam, dia menangis. Apabila tertinggal berapa kali? 3 kali ya. Dia sebut. Bila sebut dia menangis. Nak menangis dia. Dia kata anak sejak akhir balik, anak rasa bersalah dengan Allah SWT. Sebab sepanjang anak kembali, ada 3 kali anak tak bangun solat tahajud. Sejak daripada akhir balik. Kita akhir balik umur berapa? 45. Akhir balik, banyak sejak akhir balik 3 kali dia boleh tinggal. Itu pun bila sebut tertunduk dia 3 kali. Masuk salam Allah. Sebab tu tak heranlah masa dia meninggal. Bila masuk je waktu solat tahajud dia, tiba-tiba mulut dia gerak. Solat dia solat, kepala pun dia tak sedar. Itu yang hebat. Okay. Sepatutnya orang letak dengan kita ni, kita kena ambil dia. Itu benda-benda yang baik. Lagi apa lagi yang kita selalu tunda? Taubah. Taubah kan? Itu kita tak dosa kita ni. Kenapa ada rasa tak dosa lagi? Pagi tadi tahu tak ada dosa kita kan? Tempoh ni jaloceng. Jaloceng, apa guna jaloceng sekarang? Tak ada, tak aku lah kena jaloceng. Guna apa? Handset lah. Handset. Bila handset bunyi, tak ada, kita pun sedar kayaknya mata. Ambil handset. Buka alam tu lah. Buka alam saja ke? Buka apa? Bila tengok tu, ada WhatsApp. Lepas tu dia 14 nombor. Apa masuk? Ada 14 notification. Buka, tengok. Bila buka WhatsApp, tengok pula ada pula tu, dah lain pula. Tengok. Kan? Tengok. Kata Facebook pula. Buka Facebook pula. Tengok Facebook. Facebook, keluar.
Okay. Jamu patah. Contoh. Okay. Sekali lagi kan? Intimax keluar. Okay. Tanpa segan situ. Jeng gitu. Aduh. Okay. Dosa dah. Itu lah. Dan ni pun banyak jenis. Perempuan cakap perempuan, lelaki cakap lelaki. Tanpa segan situ. Okay. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Taubat itu selalu tanggung. Start boleh. Astagfirullahalazim. Mantuk lah. Kalau mantuk lain, hati lagi ke lain. Astagfirullahalazim. Gitu lah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu istighfar, bukan taubat. Taubat ni menghadap dengan Allah, minta maaf dengan Allah, janji dengan Allah tak akan buat lagi, dan minta Allah SWT bantu kita, tolong kita benar-benar dengan penuh ikhlas setiap perbuatan kita. Tak ada orang buat. Tangguh biar tu. Tangguh taubat. Dan kita banyak dosa, sebab tu sepatutnya setiap hari kita bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Jangan tangguh-tangguh. Walaupun dosa tu kita rasa macam kecil dosa. Kita rasa kecil tu sebab kita, sebab kelemahan kita, kejahilan kita. Orang yang ada makrifat kepada Allah, dia tak kira dosa kecil atau dosa besar. Yang paling penting apabila dia ingkar kepada Allah, semua itu adalah satu kesalahan yang besar. Dia melihat kepada siapa yang dia ingkar. Okay. Itu dia. Bahaya atau kebinasaan akibat menunda. Allah ketujuh. Pertama, anda sebenarnya tidak mendapat jaminan dengan pasti bahawa anda akan hidup hingga hari esok. Kan? Kita kata apa esok? Hari nak relax dulu. Kan? Kita berjamin ke esok kita hidup? Tak boleh. Betul? Tak boleh. Tak boleh jamin. Ilmu sains pun tak boleh jamin kita boleh hidup. Kau ni ada sahabat nak cerita pasal doktor, ayah dia, betul tak? Ayah dia kena apa? Fenomena, betul? Fenomena kan. Jadi doktor kata kena ditidurkan. Dia ni pakai takut nak tidur. Sebab bila dengar ditidurkan biasa meninggal. Jadi doktor nak suruh ditidurkan. Jadi dia bertanya doktor, doktor melihat jamin ayah saya kekal hidup selepas pada ditidurkan. Doktor dia jawab mana boleh? Doktor dia jamin walaupun dia doktor. Kan? Doktor tak berani nak jawab, mana boleh? Tak ayah saya jamin, mana boleh? Tak boleh. Jadi alasan dia apa? Dia tak sayang. Dia tak sayang apa tu? Ditidurkan tu. Kan? Kalau lambatlah ayah awak, doktor kata nak pulih. Kalau dia tak tidurkan, sebab nanti organ dalam ayah banyak bekerja. Lambatlah dia kata. Lambat pun tak apa. Tapi saya tak nak dia tidurkan. Adik-adik semua tak setuju. Itu okey tak apa. Muncul dia kata. Bila tak tidurkan, tiba-tiba dia penat. Doktor pun pelik. Dia cepat pula dia kabur dia kata. Doktor kata panggil-panggil. Ayah awak ni dah nampak ada kemang apa jadi. Muncul dia kata. Nasib baiklah kalau tidak mati dia kata. Sebab dia buat keputusan dalam keluarga dia tu untuk lawan doktor. Muncul dia kata. Memang lembut dia kata. Dia rasa macam pokok ada dia. Masa doktor panggil tu pokok baru muka dia semati dalam belakang atau apa kan. Sebab dia menyadari saranan doktor kan. Nasib baik dia. Nak cerita tentang ahli sains tak jamin. Ahli sains boleh kaji mati disebabkan penyakit. Mati mengaji tak boleh kaji cuma mengaji. Patut dia mati mengaji. Ibu tidur malam ni sihat malam ada esok meninggal. Cek jantung pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi meninggal. Kan? Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh nak jamin. Kena ingat kalau nak jamin kita mati esok. Jadi kita boleh hidup sampai esok. Itu dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita.
Kita rasa macam kita hidup lagi tau. Betul? Hidup lagi, esok hidup lagi. Lepas tu kita tak cara. Ada hutang tu, ada malam-malam tidur, malam-malam ada. Padahal ada hutang no orang. Hanya kita dan dia je tahu. Dah. Tak tulis. Tak apa esok. Esok lah kita bayar esok. Lepas tu orang surga tulis. Hutang kita tulis bagi ke isteri, pasangan kita. Hukum kita mati, dia boleh tengok, dia boleh tolong bayar kan. Dan ambil tu kita tu selesaikan dulu sebelum urusan akta dan sebagainya. Kan bos? Kan? Bahaya yang kedua, walaupun anda menjamin bahawa anda hidup hari esok, tapi anda tidak dapat menjamin bahawa anda akan aman atau terselamat dari berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Ya, kita katalah kita boleh hidup hari esok. Adakah kita waras? Adakah kita sehat? Nah, ni pula. Kolesterol tinggi. Sekarang ni makanan banyak menurut kolesterol. Saya pun terpaksa lah makan ubat kolesterol. Kolesterol tinggi. Doktor boleh tak? Saya tak nak ubat kolesterol ni sebab orang kata ubat kolesterol ni bahaya. Boleh tak? Dia kata tak boleh cik. Kalau cik makan lagi bahaya. Sebab sekarang ni banyak kes yang berlaku kematian mengejut. Ubat kolesterol ni boleh menyebabkan sumbatan tu dia berlaku mengejut. Tak sempat nak cek kan? Mengejut. Jadi kita tahu ramai yang kena stroke. Pergi cek hospital malah takut. Mau gitu lah. Malah pergi cek. Kalau pergi cek ada kan? Dia tahu dah ada. Tapi tak nak pergi cek hospital. Ada tak kita style gitu? Badan seletih benar. Pergi lah cek. Itu kewajipan kita tu untuk bersedia, kena tahu masalah kesihatan kita kan. Ada tambah cek. Kalau cek ada, cek ada makan lebat berusaha kan. Rupanya kita boleh bersedia. Aku ni jangan galau sangat, kolesterol tinggi kan. Baru kita tidak galau sangat. Ini dengar orang poligami, kita nak tengok. Dengar orang poligami, mula semula. Sama ada penyakit ataupun pekerjaan lain pula tambah. Dalam hal urusan kerja, tak tahu esok tu ada arahan lain pula. Alamak, semalam aku tak sempat siap lagi waktu. Hari ni datang lain pula. Salah siapa pada waktu tu? Salah kita. Sepatutnya semalam tu siap semalam lah. Melainkan tak siap juga semalam. Buat dah tapi tak siap juga. Itu tak ada masalah. Hal ni yang tangguh, kau menangguh. Tak tangguh. Biar dulu, urusan lain dulu lah. Ini sikap kita. Pekerjaan. Begitu juga pekerjaan dan urusan agama, urusan jemaah, kalau ada urusan jemaah, urusan NGO, urusan berbuat baik pada orang, urusan apa? Sedekah. Jangan tangguh. Ini pergi masjid, lalu tabung masjid, tak apalah aku bagi ke NGO. Aku bagi pergi ke NGO lalu dia apa tu? Wakaf Quran, wakaf tu nak wakaf Quran ke Afrika. Tak apalah aku bagi ke masjid. Padahal gitu. Sudahnya berapa tahun ada depan kita, sabuk tu masuk kita tu. Kan? Tangguh. Berarti. Atau datangnya kesibukan. Hari ni kita rasa kita sibuk dah. Biar ada sibuk sikit hari ni. Kita tahu dah esok kita ni pastikan esok tak sibuk. Tak boleh lah, dah esok datang urusan yang mana? Urusan kecemasan esok. Kecemasan itu sudah kita kerja hari ni tak siap lagi. Semalam tak siap lagi. Hari ni pula tambah lagi. Okay. Sebab kita tak boleh nak jamin. Tak jamin esok tu kita sibuk. Tak sibuk pada hari ni, lebih pada hari ni, ataupun masalah tiba-tiba masalah ni datang tak diduga. Bantu masalah ni tidak diduga. Walaupun kita tak duga, betul tak datang. Okay. Kita kena ingat
Masalah kita ni masalah kita nampak esok lapang. Itu perangai kita dah. Kita rasa sibuk hari ni, esok kita rasa kita lapang. Kita esok kita rasa kita senang. Begitu juga kita tengok orang. Betul tak? Kalau kita dapat susah, kita rasa orang lain semua senang. Bila kita rasa susah kan? Susah dengan keluarga, susah tak ada duit, susah apa lagi? Banyak jenis susah. Tapi kita beranggap bahawa orang lain senang belaka, aku seorang je. Bila kita kena susah. Padahal kita tak tahu kita susah ni. Ingat di Gaza di Gaza, di Gaza, di Palestin. Cuma kita cuba sedih sikit di Palestin sekarang ni. Sebenarnya di Palestin ni makin teruk daripada dulu. Sekarang ni peperangan dah makin besar. Peperangan dah makin besar. Tapi kat awal dulu ada lagi mereka hantar kapal perang semua kan. Houthi tidak terlibat lagi, dan Lebanon tidak terlibat lagi. Sekarang ni sudah terlibat sana. Perang tu jadi makin besar. Dan penduduk Gaza semakin ditekan sekarang ni. Umur dah habis dah, baru tempat-tempat dia berlindung ambil kena bom apa semua. Jadi, sepatutnya sekarang ni memang kita kena macam mereka awal dulu, lebih pada tu sepatutnya. Tapi sekarang ni sejuk semua. Kadang kita pun lupa baca doa pun lupa lah. Kita kat masjid pun baca doa pun kadang makin pendek lah sekarang ni. Di sekolah-sekolah pun tak ada dah buat untuk solidariti. Mana ada sekarang? Lepas tu yang apa dia panggil ni? Apa ni? Mafla ni dari mana tahu lah. Dia dah ni tak mana tahu. Tahu tak ada banyak kereta mafla. Okay. Dan yang ketiga, bahaya menunda-nunda ni, setiap hari yang datang mempunyai tugas tertentu. Maknanya kita kena ingat kan, setiap hari dia mari ada tugas dia untuk hari itu. Kita fikir macam tu. Jangan kita fikir tugas ni pada esok lapang, esok tugas, hari ni ada tugas. Tahu? Kita ada tugas setiap hari. Dan apa saja. Begitu juga dengan solat. Kita selalu sebut. Kadang-kadang kita ni kan, bila kita solat apa ni, amal ibadah kita buat tak acu tak apa. Esok kalau maghrib masuk Zuhur hari ni tak apa sempurna, esok ada di Zuhur. Tuan-tuan, diri saya, esok Zuhur untuk tarikh sekian-sekian untuk esok, hari ni untuk hari ni. Betul tak? Kalau Allah takdirkan hidup kita 30 tahun, kena Allah akan tanya satu persatu, maghrib pada hari ni, isyak pada hari ni, subuh pada hari ni, berapa? Terserah kata. Mana kita boleh tak apa lah, tahun ni tak cukup, tahun ni tak cukup puasa, apa tak sempurna puasa, malam yang mulai tak sempurna, tahun depan lagi. Tahun depan, tahun ni. Begitu juga waktu solat sama sekali. Allah telah buat satu hari 5 waktu. Kalau tak sempurna hari ni, tak sempurna. Esok yang esok punya lain. Kan? Itu kena tengok supaya kita jangan tertangguh-tangguh untuk perbaiki amal kita, untuk tambah amalan kita. Jangan sekali-kali tangguh, sebab masa kita tu dah ada tugas masing-masing. Setiap hari yang kita datang tu ada tugas. Hari ni tugas hari ni, bereskan semua. Esok ready untuk esok beres semua. Baru hidup kita ni bermanfaat dan kita berjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebenarnya tidak ada istilah masa kosong dari sebarang tugas. Tak ada sebenarnya kita ni. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab apa yang kata silap Ayyuhal Walad. Dia kata bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, masa tugas atau tanggungjawab itu lebih banyak daripada masa yang dia ada. Tanggungjawab
seorang Muslim sebenarnya lagi banyak daripada masa yang kita ada. Banyak mana sekalipun kita buat tugas tersebut, banyak apa ni? Tak akan tamat, tak akan habis sebab masa kita sikit, tugas kita banyak. Tapi kita yang tersedar ni, masa tu berlalu begitu saja menyebabkan tugas-tugas itu banyak sekali kita tidak terbuat. Okay. Sebagai seorang Islam mukmin, okay. Berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, setiap waktu yang datang Allah mempunyai hak yang baru ke atas semua. Ini maksudnya apa? Setiap waktu datang kepada kita, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Maksudnya setiap masa datang, lepas pada sejam, jam kedua, jam ketiga, Allah mempunyai hak yang baru ke atas semua. Maksudnya Allah boleh tanya satu persatu, mau buat apa? Mau selesai kerja ni, ada kerja lain, mau buat apa? Ustaz, Allah banyak lagi kita tanya. Betul kan? Tak banyak buat kalau kita nak hidup dalam syurga ni selama-lamanya. Tanya syurga nak kata, sebenarnya nak kata syurga. Yang keempat, bahawa sikap melengah-lengahkan perbuatan taat dan melambat-lambatkan perbuatan baik merupakan punca utama nafsu manusia akan terbiasa meninggalkan pekerjaan tersebut. Mula-mula kita melambat-lambatkan je, menunda-nunda je, lama-lama dia jadi terbiasa, tak mau buat. Sudahnya tak buat langsung. Sebab tu kadang-kadang kita ni, yang kita konsisten, setiap hari kita akan bawa duit ke surau. Jadi pun kita miss 1 hari, miss 2 hari, lama-lama kita lupa. Tak tahu-tahu, alamak, aku dah banyak hari ni tak tersedar. Kita sudah terbiasa dan kita nak mulakan balik tu rasa berat. Rasa macam tak duit dia bulan ni. Itu juga ibadah lain, kebaikan lain. Bila kita menunda je, rasa malas tak datang. Itu juga dengan apa saja, taubat dan sebagainya. Satu lagi, bila kita tunda perkara yang baik, kita tunda-tunda, maka perkara yang buruk akan datang. Betul tak? Bila perangai kita, sikap kita, amalan, perbuatan, amalan baik kita tunda, maka dia datang kepada kita amalan tidak baik. Ada saja itu mula datang atau balik. Itu yang baik. Kerana saya katakan tempat ini, mudah-mudahan bersama-sama ada manfaat. Kerana dalam bab masa ni memang rasa banyak sangat kelemahan diri. Sebab tu kerana kongsikan dengan tuan-tuan semua berkait dengan penggunaan masa dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Yang sebenarnya dalam awal organisasi pun, sikap menunda ini adalah satu sikap yang tidak baik. Dan inilah sebenarnya yang merosakkan satu-satu organisasi yang bermula di peringkat bawah. Biasanya menunda ni di bawah lagi, dia rosak. Basic benda yang basic di peringkat bawah, di bawah kalau kata, sehingga nak kepada peringkat atas. Itu kalau kita sebut dalam organisasi yang gerak kerjanya terhad hanya dalam ruang lingkup framework organisasi tersebut sahaja. Tapi kita sebagai seorang Muslim ni lebih-lebih lagi kena prihatin dan kena jaga bab penggunaan masa ni, sebab kita lagi banyak tanggungjawab. Tanggungjawab dan matlamat kita lagi jauh daripada organisasi kita dan dunia. Iaitu matlamat kita sehingga ke akhirat. Dan banyak perkara yang terlibat. Kerana setakat itu untuk pagi ini, apa yang baik itu semua daripada Allah SWT. Mudah-mudahan segala perkongsian ini dapat memberi sedikit suntikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berubah dan kita terus berubah. Daripada starting point, terus ubah sikap kita, perangai kita berkaitan dengan masa kita. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mustaqim, orang yang sentiasa memperbaiki diri. Nasakatu dua bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.